Kemahiran belajar tidak akan lengkap tanpa kemahiran mengingat. Segala fakta hendaklah disimpan dan boleh dikeluarkan kembali apabila diperlukan. Itulah kepentingan kemahiran mengingat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kali ini, cikgu ingin kongsikan 10 kemahiran mengingat yang kamu perlu aplikasikan supaya apa yang kamu hafal berkekalan untuk tempoh yang lama. Jom kita tengok. Kemahiran mengingat yang pertama ialah fokus dan elakkan gangguan. Dalam proses menghafal, kamu perlu mengelakkan gangguan-gangguan yang boleh mengurangkan daya hafalan kamu. Antaranya ialah bunyi. Bagaimana bunyi boleh mengganggu hafalan kamu? Ialah kalau macam kamu nak hafal tapi bunyi TV yang terlalu kuat sebagai contoh. Ataupun kalau musim raya yang lepas ada bunyi mercun. Kadang-kadang kucing bergaduh, kan? Jadi macam-macam gangguan bunyi yang boleh mengganggu hafalan kamu. Selain daripada itu, contoh lain ialah bau. Jadi kalau kamu nak menghafal tapi kadang-kala bau bilik ataupun bau tempat yang kamu nak hafal tu sedikit kurang menyenangkan. Jadi kalau macam dalam bilik, sembuhlah sedikit pewangi, kan? Ataupun jangan menghafal tepi tong sampah, kan? Hafal tepi tong sampah, memang tak ingat lah, kan? Ingat sampah je lah. Baik, selain daripada tu, lokasi. Lokasi pun memain peranan kepada proses hafalan kamu. Janganlah menghafal tepi jalan raya ataupun tepi highway. Bunyi kenderaan yang lalu lalang akan mengganggu kamu punya daya hafalan kamu ataupun proses hafalan tersebut. Baik, itu yang pertama. Kita lihat kemahiran mengingat yang kedua pula ialah baca dengan kuat. Apabila kamu baca senyap, maksudnya saya cakap baca dalam hati, kamu hanya boleh ingat sekitar 10% sahaja daripada apa yang kamu baca. Tapi bila kamu baca kuat, kamu boleh mengingati sehingga 70% apa yang kamu baca. Bila kamu membaca kuat, kamu sebenarnya sedang menggunakan pelbagai deria kamu. Contohnya penglihatan, percakapan dan juga pendengaran. Dan itu boleh meningkatkan daya hafalan kamu. Baik, itu yang kedua. Kita lihat kemahiran mengingat yang ketiga. Gunakan peta minda. Peta minda ni apa? Peta minda ni adalah satu rajah yang mewakili perkataan atau idea yang dihubung atau disusun mengelilingi idea utama. Dan ia mestilah ringkas dan padat. So, peta minda ni sebenarnya meletakkan keseluruhan cerita yang kamu baca di dalam poin-poin utama. Dan setelah kamu memahami satu-satu topik, kamu buatlah rumusan berdasarkan topik tersebut dalam bentuk peta minda. Dan ini dapat meningkatkan daya ingatan ataupun daya hafalan kamu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, selain daripada itu, kamu boleh mencuba kaedah latihan di depan cermin. So, bila kamu menghafal, kadang-kala ada sebagian murid yang memerlukan seseorang untuk menyemak hafalannya. Kalau di rumah, boleh minta tolong mak, ayah ataupun abang atau kakak untuk semak hafalan. Tapi kalau tak ada seseorang yang boleh menjadi pendengar bagi kamu, kamu boleh cuba cermin. Okey, itu adalah yang keempat. Yang kelima pula adalah menggunakan perakam. Ini sama juga dengan cermin tadi. So, kamu boleh rakam dan dengar semula apa yang telah kamu hafal. Itu yang kelima. Yang keenam, kemahiran mengingat yang keenam, relax.
Okey, relax ni bukan tidur tapi dia adalah satu proses kamu membiarkan fikiran kamu untuk berada dalam keadaan tenang. Contohnya, dah membaca untuk tempoh yang lama, kamu boleh duduk dengan selesa sambil melepaskan ketegangan otot dengan menghela nafas panjang. Tarik nafas panjang-panjang, lepaskan supaya oksigen yang dah mula berkurangan yang disalurkan ke otak kita dapat dibekalkan semula dalam kuantiti yang mencukupi. Kita akan lebih relax dan daya ingatan kita dapat ditingkatkan. Okey. Itu yang ke-6. Kita semak pula yang ke-7. Okey. Pilih waktu yang tepat. Ini pun penting juga. Bila kita menghafal, kita perlukan waktu yang tepat supaya sel-sel otak kita berada dalam keadaan yang segar ataupun fresh. Jadi waktu yang terbaik, selepas isyak boleh tidur, lepas tu bangun semula pada 2/3 malam untuk menghafal. 2/3 malam ni pukul berapa? Lebih kurang pukul 3 pagi ke atas lah. Okay. Boleh cuba waktu tu. Waktu tu memang waktu yang sesuai untuk menghafal. Baik, yang ke-7. Yang ke-8, baca berulang kali. Ini memang tidak dinafikan lah. So, untuk memudahkan daya ingatan kita, untuk meningkatkan daya ingatan kita, kita perlu membaca berulang kali. Lebih banyak kita mengulang, maka makin banyaklah kita dapat ingat. Itu memang biasa dah tu. Okay, yang ke-8. Yang ke-9 pula ialah memakan makanan yang seimbang. Ini pun penting juga. Penting juga supaya makanan yang seimbang tersebut dapat membekalkan nutrien yang diperlukan oleh otak kita. Seimbang kan? Kena ada semualah. Kena semak balik piramid makanan. Kalau makan tu suku-suku separuh. Karbohidrat suku, protein suku, sayur separuh kan. Jangan buang sayur. Sayur itulah yang penting untuk otak kita. Baik, yang ke-9. Dan yang terakhir, yang ke-10, kemahiran mengingat ialah inilah cara yang terbaik yang kita boleh gunakan untuk menghafal, iaitu ajar orang lain ataupun ajar kawan-kawan. Itulah sebabnya ilmu yang kita dapat, kita kena ajarkan orang lain. Okey, itu 10 kemahiran mengingat seringkas yang dapat cikgu kongsikan untuk perkongsian kali ini. Dan itu saja, insyaAllah cikgu akan kongsikan seperti biasa input-input lain yang bermanfaat dari semasa ke semasa. Jadi kita jumpa lagi untuk pertemuan akan datang. Assalamualaikum.